Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita akan sambung pada tajuk yang seterusnya dalam bab yang ketiga, subtopik yang kedua iaitu daya ke atas konduktor pembawa arus di dalam medan magnet. Okey, pada tajuk yang sebelumnya, pada tajuk 8.1 kita dah belajar apa itu perbezaan di antara elektromagnet dan magnet kekal. Okey, dan kita dah menggunakan hukum genggaman tangan kanan. Okey. Kalau siapa yang ingat lagi, genggaman tangan kanan adalah untuk mencari arah kita punya arus, kita punya medan magnet. Okey. So, untuk tajuk yang seterusnya, kita akan masuk kepada daya. Okey, kita akan tambah satu elemen baru iaitu daya. Okey. Kenapa tajuk ni menggunakan daya? Sebab kita nak menggerakkan sesuatu. Kita nak menggerakkan elektromagnet tu. Okey, kalau sebelum ni kita nak tahu arah putaran medan elektromagnet, kali ni kita nak tahu daya yang terhasil daripada elektromagnet. Okey. Okey, apa yang berlaku pada konduktor apabila arus dialihkan dan berada dalam medan magnet kekal? Okey, daripada soalan ni kamu tahulah kita akan ada satu konduktor. Konduktor itu adalah pengalih elektrik lah. Okey. Dan kita juga akan ada satu medan magnet kekal. Jadi kita guna dua magnet lah. Kita ada satu magnet elektromagnet dan kita ada satu lagi magnet kekal. Kita akan gabungkan keduanya dan kita akan tengok apa kesan yang akan terhasil lah. Okay. Okay, so apabila kita gabungkan antara magnet kekal dan elektromagnet, kamu akan nampak dekat sini. Okay, kita ada satu batang konduktor dan kita letakkan di antara magnet kekal. Okay, yang ni magnet kekal lah. Okay, so konduktor pembawa arus contohnya dawai diletakkan dalam medan magnet dari magnet kekal. Okay, so kita letak ni lah konduktor ni di antara magnet kekal. Kemudian daya bertindak ke atas dawai mengikut arah tertentu apabila arus dialihkan. Kalau kamu tengok dekat sini, okay, dia kata kat sini, bila kita letakkan satu konduktor yang kita dah masukkan dengan aliran arus, okay, akan terjadi satu daya yang mengangkat dawai tu atau konduktor tu. Okay, yang tu kita akan tengok lah. Kemudian arah daya F yang bertindak ke atas dawai itu boleh ditentukan dengan menggunakan petua tangan kiri Fleming. Okay, kalau petua tangan kiri Fleming ni, of course lah kita gunakan tangan kiri. Okay. Okay, kita akan tengok lah. Apa itu petua tangan kiri Fleming? Okay, kamu keluarkan tangan kiri kamu. Bukan cabut lah. Kamu jangan nak cabut pula. Okay, kamu keluarkan tangan kiri kamu. Kemudian kamu buat cara macam pistol tu. Okay. Tetapi kita keluarkan satu jari tengah. Keluarkan satu jari tengah. Okay. So jari-jari ni menunjukkan apa? Ibu jari kamu menunjukkan arah daya. Jari telunjuk kamu menunjukkan arah medan magnet. Arah magnet lah. Okay. Dan jari hantu kamu menunjukkan arah arus. Okay. Sebab kita ada 3 elemen ni dalam eksperimen. Kita ada daya, kita ada magnet dan kita arus. Kita ada arus. So, kita gunakan Fleming left hand rule. Okay. Cara dia macam mana? Cara dia senang je. Okay. Kita patah balik kat sini ya. Okay. Kalau kamu tengok dekat gambar rajah ni, kita ada daya, kita ada arus, tapi kita tak ada medan magnet lah. Okay. Gambar ni kita tak boleh guna. Okay. So, bagaimanakah corak medan bagi arus di dalam medan magnet? Okay, kalau kita tengok satu-satu. Kalau sebelum ni kamu tengok, kita ada elektromagnet yang kita tak letak dengan magnet kekal. Kita tak ada magnet kekal kalau tajuk satu topik sebelum ni. Okay.
topik kali ni kita ada magnet kekal. Okey, kamu nampak S dengan N ni adalah magnet kekal. Yang titik ni adalah kita punya konduktor yang kita dah alihkan dengan arus. Yang bulat-bulat ni adalah medan elektromagnet lah. Medan magnet untuk elektromagnet ni. Okey. So, apa yang terjadi? Okey, anggap satu dawai pembawa arus I terletak bersudut tegak terhadap medan magnet. Yang inilah. Okey. Anak panah garis lurus arah medan magnet dari kutub utara ke kutub selatan. Yang ini adalah arah medan magnet kekal. Okey. Dan anak panah garisan membulat adalah medan magnet bagi konduktor pembawa arus. So, yang bulat-bulat ni adalah konduktor yang kita dah alihkan dengan arus. Okey. So, apa yang jadi adalah pada bahagian kiri medan magnet, arah bagi dua medan magnet paduan sama. Okey, kalau kamu tengok bulatan ni. Yang kiri ni, yang kiri ni, dia punya arah dia sama dengan arah medan magnet kekal. Sebab arah medan magnet kekal dia naik ke atas, yang ini pun dia naik ke atas. Okey, jadi dia punya arah sama. Oleh sebab arah dia sama, medan magnet paduan ataupun medan magnet yang belakang ni, okey, medan magnet paduan dia jadi kuat lah. Okey, so bahagian belakang ni akan jadi kuat. Kamu nampak? Arah dia sama. Jadi medan magnet dekat belakang ni kuat. Pada bahagian kanan pula, pada bahagian kanan ni medan magnet, okey, arah dua medan magnet paduan adalah berlawanan. Okey, kalau kamu tengok dekat sini, yang medan magnet, medan elektromagnet ni, konduktor ni, dia ke bawah, tapi medan magnet kekal dia ke atas. Jadi dia berlawanan. Disebabkan dia berlawanan, medan magnet paduan akan jadi lemah. Jadi, medan magnet dekat kawasan depan ni jadi lemah. Medan magnet dekat belakang ni jadi kuat. Dia macam orang gemuk. Orang gemuk. Ni kawan kamu. Ini orang gemuk. Orang yang kuat lah. Gemuk pula. Orang yang kuat. Yang depan ni orang yang tak kuat. So, orang yang kuat ni akan tolak orang yang tengah ni. Dia akan tolak juga dengan orang yang tak kuat ni. Sebab dia ada kekuatan yang lebih tinggi. Disebabkan itu juga, disebabkan ada perbezaan antara kekuatan belakang ni dengan kekuatan depan ni, akan berlakulah satu daya tolakan. Okey, sebab tu kita wujud satu daya yang menolak dawai bergerak. Dari medan magnet yang kuat ke medan magnet yang lemah. Senang je. Dalam tajuk ni kita anggap kita nak terbitkan daya. Okey, disebabkan sebelum ni kita dah belajar pasal keseimbangan daya, kiri dengan kanan sama, jadi objek tu tak bergerak. Tapi kali ni kiri dengan kanan tak sama. Sebelah kiri lebih kuat daripada sebelah kanan. Okey, disebabkan tak sama tu akan berlakulah daya. Objek tu akan bergerak. Okey, kita ada tiga faktor yang mempengaruhi magnitude daya dalam konduktor pembawa arus. So, kita ada tiga. Yang pertama adalah kekuatan medan magnet. Okey, so kalau kita tambah kekuatan medan magnet tu, okey, yang ni, kekuatan medan magnet ni, kalau kita tambah medan magnet ni, kalau kita tambah dia punya kekuatan, dia akan menambah daya. Jadi pergerakan tu akan jadi lagi semakin kuat. Daya tu akan jadi semakin kuat. Okey. Kemudian saiz pengaliran arus. Kalau arus yang mengalir tu lagi tinggi, maksudnya lagi banyak lah, lagi kuat. So daya pun akan bertambah. Okey. Kemudian panjang konduktor. Panjang konduktor yang kat tengah ni pun mempengaruhi juga. Okey. Kalau panjang konduktor bertambah, daya tu pun akan bertambah juga. So, ni ada tiga faktor-faktor yang mempengaruhi magnitude daya. Alright. Okey, sebelum kita sambung, cikgu cerita satu benda lah. Yang ini, yang kamu nampak ni, okey, kamu ambil contoh tingkap kereta bapak kamu lah. Okey, kereta tu boleh bergerak ke atas, kereta tu boleh bergerak ke bawah.
kita selalu kaitkan dengan ada motor lah dalam tu. Okay. So, motor bergerak macam mana? Motor bergerak menggunakan aplikasi medan magnet dan daya dia. Sama macam yang ni lah. Okay. Yang ni kita akan belajar pada next lah. So, aplikasi bagi daya ke atas konduktor macam biasa, bila kita belajar sesuatu konsep, kita nak tahu apa aplikasi yang terlibat dalam konsep tu. So, bagaimanakah penggunaan kesan pusingan turning effect bagi gelung pembawa arus dalam medan magnet? Okey, yang ini kalau kita ada satu ammeter gelung bergerak. Ammeter gelung bergerak ni apa benda? Dia sama je lah dengan fungsi ammeter. Bila ada arus lalu, dia akan ukur kekuatan arus. Jarum tu yang bergerak tu, jarum yang bergerak tu menggunakan aplikasi daripada daya medan magnet yang kita belajar tadi lah. Okay. Macam mana? Cara dia senang je. Kita alihkan arus. Arus ni kita tak alihkan. Kita tak ada bateri. Sebab ammeter ni kita sambung dengan dalam litar. Dalam litar yang ada bateri. Jadi arus tu memang akan sentiasa lalu lah. So arus yang melalu ni yang kita akan ukur berapa daya yang tolak jarum ni. Kalau jarum ni ditolak jauh, maksudnya arus bawah ni tinggi lah. So, dia punya aplikasi adalah daripada yang kita belajar tadi, daya yang terhasil daripada medan magnet. Okay. Okay, aplikasi yang kedua adalah motor arus terus. Yang ni lelaki suka lah. Okay. Lelaki suka belajar pasal motor. Okay, so aplikasi ni senang je. Macam mana motor boleh berpusing? Macam mana motor boleh berpusing bila ada arus? Itu soalan dia. Kamu tak kisahlah motor apa pun. Kamu ada motor kereta Tamiya kamu, motor kereta besar, ataupun motor kapcai kamu. Benda-benda tu, macam mana dia berpusing? Macam mana dia bergerak? Macam mana dia boleh menggerakkan tayar? Okay, so caranya senang je. Dalam motor kamu, kita ada gelung ataupun magnet kekal ni. Okay, yang ni dengan yang ni adalah magnet kekal. Kemudian kita ada gegelung tengah. Gegelung ni, okay, yang A dengan C ni, gegelung ni, okay, dia adalah sejenis konduktor. Okay. Kemudian C dengan A ni bersambung dengan satu gegelung, okay, yang kita namakan dia sebagai commutator. Commutator. Okay. So, commutator ni adalah gegelung lah. Dia adalah gegelung penuh. Kemudian dia disambungkan dengan satu berus karbon dekat tepi ni. Bukan satu lah, dua. Okay, kiri dan kanan. Okay, dan berus karbon ni disambung pada satu litar dengan bateri lah. Okay, kita akan alihkan arus. Okay. So, apa yang terjadi adalah, kita tengok apa yang terjadi adalah bila kita alihkan arus, okay, arus akan mengalir dari commutator ini, yang commutator ni akan dapat arus lah. So, commutator ke gegelung motor. Maksudnya ke sini. Daripada sini, dia masuk kat sini, dia masuk ke gegelung ni dia akan hantar kepada commutator ni akan hantar kepada gegelung magnet. Gegelung motor, Okay. Kemudian, medan magnet di gegelung ni akan terhasil. Okay, medan magnet akan terhasil. Disebabkan medan magnet terhasil, kamu nampak kat bawah ni. Kenapa ada dua titik ni? X ni merujuk ke apa? Titik ni merujuk kepada apa? Yang ni menunjukkan arah arus masuk dan arah arus keluar. Kalau kamu perasan ni, arus masuk. So, A ni, dekat bahagian sini adalah bahagian arus masuk. Dan C ni adalah bahagian arus keluar. Jadi ada perbezaan lah antara A dengan C ni. A ni arus masuk, C ni arus keluar. Arah dia dah berbeza. Disebabkan arah dia berbeza, kamu tengok kat sini. Okay. So, magnet kekal akan sentiasalah daripada north ke south. Okay, dia punya arah medan magnet.
Jadi arah medan magnet kekal dengan arah medan magnet untuk konduktor diisi ni, okey, bahagian depan dia, okey, kamu nampak bahagian dia lebih kuat lah. Kemudian dekat S ni pun sama juga, N ke south. Kemudian kita ada medan magnet yang ni lebih dia sama, yang ni berbeza. Jadi akan ada daya yang bertindak. Okey, so macam mana nak tahu arah daya F dengan arah daya dekat C dengan arah daya dekat A, yang kita gunakan Fleming left hand rule tu lah. Okey, alright. So medan elastik, okey, senang je. Kamu main elastik. Sebelum kamu nak shoot tu, kamu tarik, betul? Kamu tarik ke belakang, kemudian kamu lepaskan. Sama tak konsep dia dengan yang ni? Dia tarik ke belakang, kemudian dia lepaskan. Yang ni pun sama. Dia tarik ke belakang, kemudian dia lepaskan. So, konsep dalam tajuk ni sama. Maksudnya, bila kita ada satu medan magnet yang macam ni, medan magnet elastik lah, memang nama dia medan magnet elastik. So bila kita ada satu medan magnet elastik ni, automatik lah kita tahu arah dia akan bergerak ke hadapan, sama macam elastik. Ada tak orang guna elastik? Dia tarik elastik tu, batu tu ke belakang. Pelik lah kan? Okay. So, apakah medan elastik? Cikgu dah explain lah. Medan elastik adalah gabungan medan di antara medan magnet di dalam konduktor pembawa arus dengan medan magnet di magnet kekal lalu menghasilkan daya tolakan. So, gabungan medan di antara medan magnet dan medan magnet kekal. Okay, so arah dia sama. Disebabkan arah dia sama, kekuatan dia bertambah dan menghasilkan daya. Okay, kita ada demonstrasi sikit. Tengok sikit lah. Okay, kalau kamu perasan kat sini, arus masuk, kemudian arus ni keluar, arus ni masuk. Bila dah sampai kat atas ni, dia punya arah dah berbeza. So, dia akan tukar arah daya dia, menghasilkan putaran yang non-stop. Putaran ni non-stop lah. Sebab tu motor mainan kamu tu tak stop. Kamu tekan kereta kamu tengah gerak, dia berhenti. Lepas tu jalan balik, gerak, dia berhenti. Lepas tu jalan balik, gerak, dia berhenti. Baik tak payah main. Kan? Right? So, macam mana nak tingkatkan kekuatan daya tu dalam motor tu? Kita ada banyak cara lah. First kali kita tambahkan bilangan gergelung. Okay, bila kita tambahkan bilangan gergelung, dia akan meningkatkan kadar putaran. Maksudnya putaran motor tu akan jadi semakin kuat. Kemudian kita gunakan magnet kekal yang kuat. Ni sama macam faktor yang tadi kita belajar tu lah. Bila kita tinggikan magnet kekal, dia akan tinggikan flux medan magnet yang terhasil. So, bila flux medan magnet yang terhasil dengan magnet kekal tu bercampur, dia akan jadi semakin kuat. Okay. Kemudian kita gunakan magnet kekal yang berbentuk U dan C. Kenapa? Sebab U dengan C ni, dia menyeluruh. Kalau U ni, kamu nampak lah, kita boleh letak kat tengah ni. C ni kita boleh letak kat tengah ni, konduktor. Kalau kamu guna A, kadang orang cakap guna V pun okey kak, tapi V tu tak seragam. Dia punya lengkung dia tak seragam. Ikut kamu lah nak guna huruf apa, tapi dia punya faktor dia adalah kalau kita gunakan bentuk U dengan C, dia punya magnet kekal akan semakin kuat. Kemudian kita tambah voltan. Samalah kita kalau dalam arus tu, dalam litar tu bila kita tambah voltan, arus pun akan meningkat. So, bila arus meningkat, sama macam faktor sebelum ni kita belajar. Bila arus meningkat, kekuatan medan magnet akan bertambah, daya akan semakin kuat. Okay. Yang terakhir adalah gergelung dibuat daripada kuprum. Kenapa kuprum? Sebab kuprum rintangan dia kurang. Maksudnya kalau kita letak kita alihkan arus, rintangan dalam dawai kuprum tu dia
kurang. Kalau nak lagi kurang kita letak emas ke. Emas dia punya rintangan lebih dia punya rintangan dia punya rintangan tu lagi sikit daripada kuprum. So semakin kurang rintangan, semakin tinggilah kamu punya kekuatan medan magnet, semakin tinggilah daya yang terhasil. So itu saja dalam tajuk yang ni yang kita belajar. So apa yang kita belajar hari ni adalah dalam tajuk ni kita belajar tentang daya yang terhasil daripada elektromagnet. Okey, kemudian kita belajar tentang petua tangan kiri Fleming. Kemudian kita belajar tentang faktor yang mempengaruhi kekuatan daya tu, medan magnet, arus, panjang konduktor, dan akhir sekali kita belajar tentang aplikasi. Okey. Okey. Kepada sesiapa yang masih tidak faham dalam satu topik ni, boleh tulis komen dekat bawah lah. Okey. InsyaAllah cikgu akan reply dengan jawapan. InsyaAllah. Okey, kita jumpa lagi pada satu topik yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.